Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Azri untuk kita berkongsi tentang sains. InsyaAllah kita akan mengupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom saksikan video-video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, insya-Allah pada sesi kali ini kita akan berbincang tentang tajuk tumbuhan sains tahun 3. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu sudah bersedia, kamu boleh rujuk buku teks kamu halaman 71 tajuk tumbuh-tumbuhan atau rujuk terus kepada nota yang Abi berikan kepada kamu. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita lihat dulu objektif pembelajaran kita untuk tajuk tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah, di akhir pembelajaran ini kita akan dapat yang pertama, mengenal pasti cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, mengetahui kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, mengetahui teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah kita akan cuba berusaha untuk pastikan ketiga-tiga objektif ini dapat dicapai untuk sesi kali ini. Di bawah tajuk tumbuh-tumbuhan, terdapat 3 subtopik utama yang kita akan kupas satu persatu. Yang pertama ialah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, subtopik yang kedua kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan dan subtopik yang ketiga teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu setiap subtopik ini. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sama juga seperti manusia dan haiwan, ada cara pembiakannya tersendiri. Mari kita kenal pasti satu persatu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Sebelum itu, mari perhatikan gambar raja ini. Gambar raja ini diambil daripada buku teks kamu. Cuba kamu perhatikan. Suasana guru dan anak muridnya berada di program penanaman semula pokok bakau. Soalan yang ingin Abi tanyakan kepada kamu, mengapakah anak-anak murid ini bersama dengan guru-gurunya perlu menanam semula anak pokok? Sama-sama kita fikirkan dan dapatkan jawapannya sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Baiklah anak-anak sekalian, cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang Abi akan kongsikan dengan kamu ada 7. Yang pertama ialah pembiakan melalui biji benih. Yang kedua, pembiakan melalui anak pokok. Yang ketiga, pembiakan melalui daun. Yang keempat, pembiakan melalui batang bawah tanah. Yang kelima, pembiakan keratan batang. Dan yang terakhir, yang keenam, pembiakan melalui spora. InsyaAllah, keenam proses pembiakan tumbuh-tumbuhan ini Abi akan kongsikan dengan kamu beserta dengan contoh-contohnya. Kita lihat pembiakan yang pertama melalui biji benih. Apakah contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui biji benih? Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah pokok betik. Pokok betik merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui biji benih. Bermaksud melalui biji pokok betik itu sendiri. Sama juga dengan buah tomato dan juga buah temikai. Pokok betik, pokok tomato, pokok temikai merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui biji benih. Kita beralih pada cara pembiakan yang kedua melalui anak pokok. Apakah tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui anak pokok? Itu gambar apa itu? Pandai, itu adalah pokok pisang. Terdapat tumbuhan induk dan juga anak pokok tumbuhan kecil. Anak pokok tumbuhan kecil ini yang akan tumbuh menjadi pokok induk. Contoh lain yang Abi berikan kepada kamu ialah pokok keladi dan juga pokok nenas. Ketiga-tiga pokok ini membiak melalui anak
pokok yang boleh didapati daripada tumbuhan induknya. Kita pergi pula kepada cara pembiakan yang ketiga melalui daun. Apakah tumbuhan-tumbuhan yang membiak melalui daun? Kita lihat. Yang pertama ialah pokok setawar. Kamu dapat lihat daun induk dan juga tumbuhan kecil di atas daun tersebut. Itulah daunnya. Kemudian yang kedua ialah pokok lidah jin. Kedua-dua pokok ini membiak melalui pembiakan daun. Kita pergi yang seterusnya iaitu batang bawah tanah. Apakah contoh-contoh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh melalui batang bawah tanah? Lihat satu persatu. Contoh yang pertama ialah pokok halia. Kita dapat lihat melalui gambar tersebut batang bawah tanahnya yang menghadap ke bawah tanah dan juga pucuk muda dia di atas. Sama juga dengan pokok bawang dan juga pokok ubi kentang. Jika dilihat dari gambar tersebut, kamu dapat lihat batangnya menjalar ke bawah tanah. Kita pergi kepada pembiakan yang kelima iaitu keratan batang. Kita lihat satu persatu contoh tumbuhan yang membiak melalui keratan batang. Yang pertama ialah pokok tebu. Yang kedua ialah pokok bunga ros. Dan contoh yang ketiga ialah pokok bunga kertas. Ketiga-tiga pokok ini merupakan contoh pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui keratan batang. Dan yang terakhir, cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ialah dengan cara spora. Contoh pembiakan melalui spora ialah pokok paku pakis, kemudian pokok cendawan, dan yang terakhir sekali ialah lumut. Ketiga-tiga contoh ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui spora. Jadi, sudah jelas keenam cara pembiakan bersama dengan contoh-contohnya. Abi mengharapkan agar kamu dapat kenal pasti keenam cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ni bersama dengan contoh-contoh tumbuh-tumbuhannya. Tahukah kamu terdapat beberapa jenis pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara? Macam kita belajar sebelum ini, terdapat 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Namun begitu, sebenarnya ada beberapa jenis pokok yang boleh membiak melalui lebih daripada satu cara. Mari kita lihat contoh-contohnya. Kamu rasa pokok apa? Yang pertama ialah pokok kangkung dan yang kedua pokok selasih. Pokok kangkung dan pokok selasih membiak melalui lebih daripada satu cara. Apakah cara pembiakan untuk kangkung dan pokok selasih? Ya, melalui biji benih dan juga keratan batang. Kedua-dua contoh ini membiak melalui dua cara sekaligus iaitu biji benih dan juga keratan batang. Kita tengok pula contoh yang berikutnya. Apakah contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melebihi daripada satu cara? Pokok ubi keledek dan pokok ubi kentang. Kita lihat apakah cara pembiakan yang terlibat dengan kedua-dua pokok tersebut. Pembiakan yang pertama melalui batang bawah tanah dan pembiakan yang kedua ialah melalui keratan batang. Jadi, tumbuh-tumbuhan tidak semestinya tumbuh membiak melalui satu cara sahaja. Ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Jadi di sini kamu kena betul-betul kenal pasti sama ada tumbuh-tumbuhan tersebut membiak melalui 6 cara yang Abi kongsikan dengan kamu ataupun melalui lebih daripada satu cara. Makna kata daripada 6 tadi dia bukan satu-satu saja. Dia lebih, dia gabungan daripada beberapa cara pembiakan. Jadi kamu kena kenal pasti betul-betul pembiakan bagi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kita pergi pula kepada subtopik yang kedua, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ni sebenarnya? Mari kita lihat satu persatu. Melalui situasi pertama, kita dapat lihat
beberapa ekor haiwan di kawasan tanah lapang. Mari kita lihat situasi tersebut. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan, kata si burung. Burung tu boleh berkata-kata. Dia mengatakan bahawasanya dia orang sangat beruntung. Mereka semua haiwan-haiwan yang ada dalam ini sangat beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Jadi melalui situasi pertama ini, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan tersebut? Nanti kita tahu jawapannya. Kita lihat kepada situasi yang kedua. Sekumpulan monyet yang sedang bersedih. Mari kita saksikan apa yang sedang berlaku sebenarnya. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Oh, begitu ceritanya. Si monyet ataupun sekumpulan monyet ini merasa sedih kerana habitat mereka telah musnah ketika proses pembalakan. Jadi, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada sekumpulan monyet tersebut? Kita akan tahu jawapannya sebentar saja lagi. Kita lihat pada situasi yang ketiga. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wow, segarnya udara di sini, ayah. Nyamannya, kata si budak kecil tersebut. Tentulah, saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu, kata si pokok. Oh, begitu ceritanya. Budak tersebut berasa nyaman, berasa segar menghirup udara di kawasan hutan tersebut. Jadi, apakah kepentingan tumbuhan tersebut kepada budak tersebut? Nanti kita tahu jawapannya. Kita lihat situasi yang keempat dan situasi yang terakhir. Hai, kami diperbuat daripada kayu. Wujudlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Wow, hebat. Meja, almari, katil, semuanya diperbuat daripada kayu. Jadi, apakah kepentingan tumbuhan kepada kayu-kayu ni? Terutama kepada manusia. Mari kita semak jawapan satu persatu. Untuk situasi pertama, kita telah lihat sekumpulan haiwan berasa sangat bertuah kerana tumbuh-tumbuhan tumbuh semula di kawasan tersebut. Jadi, apakah kepentingan tumbuhan kepada mereka di sini? Ya, tumbuh-tumbuhan telah menjadi sumber makanan kepada haiwan-haiwan tersebut. Bukan sahaja kepada haiwan, malah sumber makanan kepada manusia juga sebenarnya. Jadi, kepentingan yang pertama tumbuh-tumbuhan kepada kita ialah menjadi sumber makanan kepada manusia dan juga haiwan. Kita lihat pada situasi kedua, situasi di mana beruk-beruk ataupun monyet-monyet berasa sedih dengan kehilangan habitat mereka. Jadi kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada haiwan tersebut ialah menjadi tempat habitat ataupun tempat tinggal mereka. Kita lihat pula situasi yang ketiga. Di dalam situasi ketiga ni, budak tersebut sangat bertuah kerana dapat menghirup udara yang segar. Jadi, apakah kepentingan tumbuhan pada budak tersebut ataupun kepada kita sebagai manusia? Ya, sudah tentu udara ataupun oksigen yang kita ambil selama ini sangat penting kepada manusia yang telah dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan pada situasi yang keempat yang terakhir, di mana alatan perabot menjadi sangat-sangat penting kepada manusia. Jadi kepentingannya ialah menjadi sumber kayu. Tumbuh-tumbuhan menjadi sumber kayu dalam pembuatan perabot, terutamanya perabot dalaman rumah seperti almari, meja, katil dan sebagainya. Jadi sudah jelas di sini bahawasanya tumbuh-tumbuhan sangat penting terutamanya kepada manusia dan juga haiwan. Jadi, kami harapkan kamu semua tahu dan menghargai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kamu. Walaupun tumbuh-tumbuhan itu hanya rumput saja, walaupun rumput yang sentiasa dipijak-pijak, namun begitu rumput tersebut mampu menghasilkan oksigen yang kita sedut setiap hari. Allahu Akbar, sesungguhnya ciptaan Allah itu tiada yang sia-sia.
Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.